Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita sama-sama sekali lagi bertemu untuk meneruskan bacaan nota nahu kita. Baik. Alhamdulillah kita dah sampai pada tajuk fi'il amr. Fi'il amr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul amr. Fi'il amr iaitu fi'il yang berbentuk suruhan. Yang mana kita telah baca fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Baik, alamatul fi'lil amr, alamat ataupun tanda fi'il amr itu tanda sukun. Tanda bulat tu sukun. Contohnya uktub, ukhruj. Mana yang sukun iaitu di akhir kalimah itu. Pada uktub itu pada ba ni lah. Ukhruj pada huruf jim itu. Ba ataupun kita sebut sebagai lam fi'il. Ukhruj atau wazan uf'al. Ukhruj, uktub. Jadi yang di akhir kalimah itu mati sukun. Jadi itulah tanda fi'il amr. Fi'il amr ni pun mabni, mabniyun 'ala sukun. Jadi kiaskan pada yang lain, tengok pada lam fi'il. Kalau fathah, fathah lah. Baik. Jadi fi'il amr ini hanya ada 6 saja. Dia berbeza dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', yang mana fi'il madhi dan mudhari' itu ada 14. Seperti mana banyaknya dhamir, banyak itulah wazan fi'il madhi dan mudhari'. Yang mana dhamir pun ada 14. Tapi dalam fi'il amr dia hanya ada 6, iaitu tertentu pada mukhatab sahaja. Mukhatab maknanya orang yang berhadapan dengan kita. Maka terkena pada dhamir anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Anta, kamu kan, kita bercakap dengan orang. Mukhatab ni maknanya ganti diri kedua lah. Yang pertama, ganti diri pertama ana dan nahnu, mukhatab. Yang kedua, anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Yang ketiga ni ghaib lah. Ghaib huwa mahum hiya mahunna. Jadi berfi'il ataupun kata kerja yang berbentuk suruhan ini mestilah kita menyuruh orang yang berada depan kita. Jadi sebab itu dia terkena pada anta, antum, antum, anti, antum, antuna. Kita takkan suruh orang yang bukan berada depan kita. Contohnya dia berada jauh, berada di, contohnya kita di rumah sini, kita nak suruh orang yang berada di kampung ke, di kampung kita lah, ataupun di rumah jiran, kita nak suruh dia, tak boleh lah kan. Dia jadi dhamir ghaib. Tapi pun begitu, ada juga dhamir untuk suruhan berbentuk kepada dhamir ghaib adalah contohnya siapa yang makan dia kena basuh pinggan. Mana siapa yang makan, siapa dia, bukan kita tak tentukan orang yang berada depan kita. Kita buat arahan siapa yang makan, maka dia kena basuh pinggan. Jadi dia kena basuh pinggan. Dia itu untuk ghaib. Tapi dalam keadaan itu kita tak pakai fi'il amr, kita boleh pakai fi'il mudhari' yang disertakan dengan lamul amr. Lam amr. Lam amr ni menunjukkan fi'il yang menjadikan fi'il itu sebagai perintah. Tapi kita guna fi'il mudhari'. Falyaghsil. Man ya'kul falyaghsil. Siapa makan dia basuh. Begitu. Ada lamul amr.
Jadi di sini kita guna fi'il amar untuk mukhatab saja. Jadi mukhatab anta, if'al, if'ala, if'alu. Untuk anti, antum, antuna, if'ali, if'ala, if'alna. Jadi tertentu pada 6 saja. Baik. Kita habis di situ tentang fi'il. Jadi sebenarnya fi'il ini, saya buat satu kesimpulan. Fi'il ini sebenarnya untuk kita tahu wazan fi'il, tak kira lah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, itu semuanya dibahaskan dalam ilmu saraf. Cuma kita perkenalkan juga dalam ilmu nahwu ini supaya kita tahu bahawa fi'il ini juga ada tempat bina dan tempat i'rab. Maksudnya kadang-kadang dia mu'rab, kadang-kadang dia mabni. Jadi dia ada tempat-tempat i'rab dia juga. Jadi kita perkenalkan juga, tapi secara ringkas lah. Kalau kita nak baca dari segi wazan tasrif itu, kita kena buka dalam nota saraf. Nota saraf yang ada saya buat itu pun ada dibincangkan lebih detail lah. Boleh terujuk sana, dan insyaAllah kalau ada masa kita akan cuba baca. Baik. Habis itu kemudian kita masuk tentang haraf pula. Yang mana kita tahu kalimah itu kalimah ada terbagi pada 3, isim, fi'il, haraf. Maka kita dah baca dah tentang isim, kita dah baca dah tentang fi'il. Sekarang kita sentuh sikit tentang haraf. Haraf itu kita boleh katakan bagi kepada 2 jenis, iaitu huruful jar, huruful qasam. Jadi yang mana salah satu tanda kepada isim dimasuki huruf jar. Jadi haraf jar itu dia mabni. Haraf jar ada qasam mabni. Haraf jar hanya ada min, ila, an, ala, fi, ruba, bikali. 9. Min daripada, ila ke atau kepada, an dari, ala atas, fi dalam ataupun di, ataupun pada, ruba barangkali, kita boleh terjemah barangkali ataupun mungkin, bi dengan ka seperti, li bagi ataupun untuk. Itu haraf jar. Haraf qasam ni makna kita guna untuk sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jadi huruf qasam dia juga membaris bawahkan kalimah yang diguna selepas pada dia. Sebab itu kita baca wallahi, kita tak baca wallahu, wallaha ka, wallahi kita baca. Jadi itu secara ringkas tentang haraf. Haraf ni apa ini ialah. Baik. Dan akhir sekali kita akan tengok kepada jumlah. Jumlah secara kasar sebenarnya jumlah ni maknanya ayat, frasa. Jumlah secara kasar kita kata 2, tapi sebenarnya 3 lah. Sebenarnya 3. Jumlah bahagian pertama ismiyah. Jumlah yang berbentuk ismiyah ni jumlah yang dimulai dengan kata nama. Jumlah dimulai dengan kata nama itu jumlah ismiyah. Ismiyah makna kata nama, mula dengan kata nama. Yang mana kita dah sebut dah itu. Tanda isim ada alif lam, ada ta marbutah, ada tanwin, baris bawah. Itu adalah tanda-tanda isim. Jadi setiap isim yang berada di depan jumlah, di depan ayat, maka itu jumlah ismiyah. Contoh di sini al-muallimu yahduru. Guru hadir. Guru itu hadir. Jadi al-muallim itu isim. Jadi oleh sebab al-muallim itu isim berada di depan, maka jumlah ini kita sebut sebagai jumlah ismiyah. Yang kedua, fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah yang mula dengan fi'il, yang mula dengan kata kerja. Contohnya hadaral muallim, telah datang guru.
Dari segi kita boleh juga kata al-muallim hadara, boleh. Tapi dari segi susunan itu menjadikan dia serupa yang tadi juga, al-muallim yahduru. Boleh juga kita kata yahdurul muallim. Boleh, dari segi makna sama. Cuma dari segi susunan tu menjadikan dia tu ismiyah atau fi'liyah saja. Jadi setiap yang mula dengan fi'il, kalau fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, jumlah itu jadi jumlah fi'liyah. Dan lagi satu, sebenarnya ada satu lagi ekstra, kita panggil jumlah syibih jumlah. Jumlah syibhul jumlah itu jumlah yang seperti jumlah. Dia seperti jumlah, iaitu satu jumlah yang mula dengan huruf. Mula dengan huruf. Jumlah yang mula dengan huruf ni huruf jar. Contohnya fil bait Muhammad. Fil bait Muhammad. Di rumah itu ada Muhammad. Jadi jumlah yang mula dengan haraf jar itu kita panggil sebagai jumlah syibhul jumlah. Jumlah seperti jumlah. Dia bukan jumlah betul, tapi dia syibhul jumlah, seolah-olah satu jumlah. Okey, itu tentang jumlah. Jumlah ini nanti kita akan lihat pada perbahasan mubtada khabar. Maknanya setiap jumlah ismiyah dia mesti terdiri, struktur ayat dia mesti daripada mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah, struktur ayat dia mesti terdiri daripada fi'il, fa'il, dan kadang-kadang ada maf'ul. Kadang-kadang tak ada maf'ul. Tengok bergantung pada fi'il. Kalau fi'il itu fi'il lazim, tak ada maf'ul. Kalau fi'il muta'addi, maka ada maf'ul. Maf'ul ni benda yang kena. Kalau disebut tak berapa jelas pula. Maf'ul benda yang kena. Contoh makan. Makan tu fi'il muta'addi. Sebab ada benda yang kena makan. Jadi makan Muhammad akan roti. Akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza itu roti. Berbaris atas sebab dia jadi maf'ul. Itu kalau kita kata yazhabu Muhammad, Muhammad pergi. Dia tak ada maf'ul sebab yazhabu itu fi'il lazim, fi'il yang tidak berhajat kepada maf'ul. Jadi fi'liyah struktur dia mesti fa'il dan fa'il. Fa'il kata kerja, fa'il orang yang melakukan, benda yang melakukan kerja itu. Tak semestinya orang, sebab kadang-kadang inkasarul ka'su, telah terpecah akan gelas. Gelas tu jadi fa'il, bukannya orang tapi gelas. Jadi secara ringkas kita kata jumlah fi'liyah mesti terdiri pada fi'il dan fa'il, dan kadang-kadang ada maf'ul. Ada maf'ul waktu adanya fi'il muta'addi. Okey, habis. Kemudian syibu jumlah, kita tahu tadi ada iaitu jumlah yang mula dengan huruf jar. Perbahasan tentang jumlah ini nanti kita akan lihat pada perbahasan khabar pun akan menyentuh tentang jumlah. Sebab khabar ada namanya khabar mufrad dan ada namanya khabar jumlah. Jadi khabar jumlah ni kadang-kadang jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar syibih jumlah. Jadi dia ada di situ perkaitannya. Jadi kita ambil faham dulu jumlah ada dua, ataupun kita boleh tambah satu lagi, jumlah ada tiga lah, jumlah syibih jumlah. Okey. Jadi harap kita ambil dulu pengetahuan sikit tentang jumlah. Nanti kita akan masuk lagi dalam perbahasan yang lebih detail dalam bab mubtada khabar, fi'il fa'il maf'ul, dalam bab khabar ismiyah, khabar fi'liyah, khabar syibih jumlah. Okey. Saya ingat itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan mendapat kefahaman yang baik tentang apa yang telah kita bincangkan.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.